So tolong beli buku. Tolong beli kitab. Tolong beli kitab ya. Janganlah kedekut sangat. RM20, RM30 tu janganlah kedekut sangat. Kita punya top up setiap bulan data kita pun harga tu. Ya. Tolong jangan kedekut sangat. Ini fiqh sirah, tolong beli. Macam Ustaz cakap dulu, masa Ustaz belajar pun tak ada duit. Tapi Ustaz niat, ya Allah, kau cukupkanlah duit untuk aku nak beli kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari yang 14 jilid tu. Harganya ratus-ratus. Dan jadikan dia bermanfaat. Alhamdulillah, Ustaz dapat beli dan sekarang ni ada 2 kuliah syarah Sahih Bukhari. Ustaz tak akan boleh ajar melainkan dengan asbab buka kitab syarah tu, Fathul Bari yang 14 jilid. So kita tak tahu ya, akan datang. Mungkin Allah nak pilih kita dan Ustaz doakan semua Allah akan pilih jadi para da'i, para da'iyah yang concern, yang prihatin dengan orang lain, tak fikir diri sendiri. Zaman sekarang ni zaman orang fikir diri sendiri. Nak kaya-kaya seorang, nak untung-untung seorang, nak kenyang-kenyang seorang, nak hidup-hidup seorang. Lain mati lantak engkau lah, engkau malas. Zaman sekarang ni zaman orang pentingkan diri. Sebenarnya antara bentuk usrah ni Ustaz nak didik apa? Fikir orang lain. Tapi nak tolong orang lain, kalau semangat je tak ada ilmu, tak guna. Nak tolong, ajar Al-Quran. Kalau Al-Quran kita pun, kita tak pandai baca, macam mana kita nak ajar orang? Fiqh kita pun tak betul, macam mana kita nak didik orang? Ya? Yeah? Okey, tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa lakum fi daraini amin. Okey, Naimah. Naimah cerita pasal tayamum. Naimah syarah tayamum. Naimah, apa yang Naimah dah baca? Mana Naimah ni? Naimah. Oh, Naimah. Ada ke tak ni? Hai, panggil pun nama. Farhana, Farhana. Mana Farhana? Saya Ustaz. Okey, cerita cepat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu dah baca? Farhana, apa? Cepat. Sebenarnya Farhana dah baca belum tayamum ni? Belum Ustaz. Kan Ustaz suruh study dulu semua. Hai. Kalau kena dengan lecturer Ustaz dulu, dia suruh lari padang dulu macam ni. Okey, tayamum. So tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim, menyampaikan tanah yang suci ke muka dan 2 tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Itu tayamum. Iaitu menyapu tanah yang suci ke muka dan 2 tangan dengan niat. Niat apa? Niat tayamum. Dan juga cara tertentu. Itu tayamum. So anggota tayamum 2 je lah, muka dengan tangan. Kenapa tayamum? Kerana ganti kepada air. Sama ada untuk wuduk ataupun untuk mandi wajib. Baik. Dalam hadis disebutkan, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura iza lam najidil ma'. Dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid. Apa maksud masjid? Masjid maksudnya tempat sujud. Maksudnya dunia ni, bumi ni, mana-mana kita boleh sujud. Bukan yang masjid tu masjid tau. Sebenarnya perkataan masjid adalah tempat sujud. Sebab tu nak berhenti sembahyang kat tengah padang, boleh. Nak tepi jalan, boleh. Tengah padang pasir, boleh. Nak atas batu sungai,
tak jadi masalah. Isu kan, sembahyang kat batu sungai. Maksudnya, boleh, tak ada masalah. Kan? Itu disebut sebagai masjid. Masjid adalah tempat sujud. Dan dijadikan kepada kita, bumi ini keseluruhannya sebagai tempat sujud. Dan dijadikan tanah, istilahnya tanah. Turbatuha. Turbah maksudnya tanah. Nak jadi dalil dalam mazhab Syafi'i, iaitu tayamum ni mesti dengan tanah. Dan dijadikan tanah untuk kita suci lagi menyucikan jika dia tidak mendapat air. Itu dalil untuk tayamum. Kalau dalam mazhab Hanafi, tak semesti tanah. Tak semesti tanah. Pasir pun boleh. Batu pun boleh. Tapi dalam mazhab kita tak boleh. Pasir tak boleh. Pasir lah. Pasir bukan tanah. Dia kena tanah. Batu lah. Batu bukan tanah. Kena tanah. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, kena tanah. Tapi mazhab Hanafi tak semestinya. Apa saja yang berada di atas permukaan bumi, tanah ke, pasir ke, batu ke, boleh tayamum. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia berdalilkan kepada waju'ilat turbatuha. Dijadikan tanah. Mesti dengan tanah. Apa dia? Apa dia, Farouk? Okey. Kalau orang Arab kata tak kan, dia kalau malas nak jawab, dia buat macam dia. Macamnya taklah. Yang dekat dinding semua itu bukan debu tanah. Itu habuk. Habuk. Tayamum tak boleh pakai habuk. Tapi kalau contoh kita ada pagar kat luar rumah kita, pagar. Kemudian luar pagar tu tanah merah. Datang lori lalu-lalu, berterbangan dia punya debu tanah merah tu melekat dekat dinding pagar. Itu kalau kita nak tayamum tu, maksudnya kita sebenarnya tayamum kat dinding tu bukan pada habuk, tapi debu tanah daripada tanah merah yang terbang. Itu boleh lah. Tapi kalau yang kat dalam rumah, dinding yang dalam rumah, kita tepuk, itu bukan debu tanah. Itu habuk. So tak boleh. So tak boleh. Okey, sebab tayamum. Pertama, sebab tak ada air. Tak ada air ni sama ada secara hissi ataupun syar'i. Secara hissi ataupun secara syar'i. Tak ada air sama ada dengan dua cara. Sama ada hissi ataupun syar'i. Izat, apa benda hissi tu Izat? Hissi. Apa benda hissi tu? Hissi tu langsung tak ada air. Macam kemarau. Kalau syar'i? Syar'i macam ada air tapi air tu tak sesuai untuk dijadikan wuduk. Ada air tapi tak sesuai untuk dijadikan wuduk, ataupun macam air tu tak cukup untuk menampung kehidupan. Okey, bagus. Kalau baca boleh jawab. Kalau baca dulu boleh jawab. Kalau study dulu boleh. Okey, ketiadaan air. Ketiadaan air ni ada dua keadaan. Pertama, hissi. Apa maksud hissi? Hissi tu maksudnya al-hissi, alif lam ha sin ya. Al-hissi, alif lam ha pedas sin ya. Al-hissi. Hissiyah maksudnya zatiyah. Benda tu. Zatiyah, zat, benda. Air tu tak ada. Ketiadaan air yang hakikatnya air tu sendiri tak ada. Sebab tu kita tayamum. Kedua, ketiadaan air dalam bentuk syar'i. Iaitu ketiadaan air dari sudut syarak. Apa maksud syarak? Maksudnya dari sudut hukum. Air tu ada. Tapi hukumnya tak boleh.
Contoh macam Izzat kata tadi, ada air. Tapi air tu air mutanajis. Mana boleh kita berwuduk dengan air mutanajis? Ada air. Tapi air tu sikit. Kalau kita berwuduk tak adalah kemarau, air sikit. Air yang ada tu untuk sambung hidup je, untuk minum dengan makan. Kalau wuduk habislah kan. Jadi air tu disimpan untuk minum saja. Itu maksudnya ketiadaan air dari sudut syar'i, dari sudut hukum. Ada air sebenarnya tapi kadang. Ataupun yang ketiga, ada air banyak tapi dia tak boleh guna air tu sebab dia mungkin sakit, kulit yang tak boleh basah kena air dan sebagainya, dia kena bertayamum. Itu kerana darurat sakit. So itulah antara contoh-contoh ketiadaan air dari sudut syarak, dari sudut syar'i, dari sudut hukum. Ada air tapi tak boleh guna. Okay. So ganti kepada wuduk, ganti kepada mandi wajib iaitu dengan tayamum. Mempunyai air tetapi dia berhajat untuk minum dan sebagainya. Okey, yang kedua. Sebab tayamum yang kedua iaitu air terlalu jauh. Air terlalu jauh. Apabila dia berada di suatu tempat yang tidak ada air dan jarak antaranya dengan air lebih daripada separuh farsah. Lebih daripada 2,5 kilometer. Kalau dia nak ambil air, dia kata kalau kau nak air, kau kena ada oasis, ada perigi. Kau kena pergi sana. Berapa? Jauh tak? Jauh. Dekat 2,5 kilo, 3 kilo. Nak ambil wuduk je pun, nak ulang alik. Subuh maghrib nak pergi. Isya nak pergi balik. Zuhur nak pergi. Parat lah kan. So ada air tapi terlalu jauh. Itu darurat. Yang ketiga, tak boleh menggunakan air. Sama ada secara hissi ataupun syar'i. Tak boleh gunakan air. Kerana dia bagi contohlah, ada air tapi air tu di kawasan musuh. Ada air di kawasan musuh. So kalau kita pergi ambil air tu kena tembak ke dan sebagainya. Tu. Atau kerana penyakit. Dan yang keempat, kenapa tayamum? Kerana boleh tayamum kerana antaranya cuaca yang terlalu sejuk. Cuaca yang sejuk sangat. Nak wuduk sampai memudaratkan diri, tangan jadi kaku, jadi beku kan dan umpamanya. Kerana tersebut menyebabkan seorang rasa bimbang dan khawatir untuk menggunakan air dan dia tidak mampu untuk memanaskan air. Dahlah tak ada sejuk, kemudian tak ada pemanas. Kalau ada pemanas, bolehlah panaskan air. Korang mungkin tak pernah hidup lagi kan? Zaman tempat 4 season. Tempat 4 musim. Kalau kat Syria tu musim sejuk sangat kan. So kena ada pemanas heater. Kalau tak ada paraklah. Janganlah sampai terbabas nak kena mandi wajib. Parak. Dah lah tak ada pemanas nak kena mandi wajib. Jadi walau bagaimanapun ia hendaklah mengqadakkan kembali sembahyang dalam keadaan tersebut. Okey, kalaulah dia tayamum kerana air sejuk, dia sembahyang tapi dia kena qadak balik sembahyang itu. Dia kena qadak balik sembahyang. Walau bagaimanapun dia hendaklah mengqadakkan kembali sembahyang dalam keadaan air sejuk tersebut. Okey, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum pertama, masuk waktu. Mengetahui masuk waktu. Okey, bila kita nak tayamum, kita nak tayamum ganti kepada wuduk. Kita tak boleh seperti wuduk ya. Contoh azan Zuhur pukul 1. Kita pun ambil siap wuduk 12.45. Boleh, tak jadi masalah. Tapi kalau tayamum, kita nak tayamum, kita tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Azan, tak ada air, kita cari tak ada air dan sebagainya, ataupun kita tak boleh guna air, baru kita bertayamum. Bukannya sebelum azan kita siasat tayamum, azan kita sembahyang. Tak boleh. Sebab tu, apa yang dikatakan mengetahui masuk waktu, masuk azan dulu, cari air, tak jumpa air, tak boleh ada, sama ada secara hissi ataupun syar'i, baru kita tayamum. So tayamum ni sebagai badalan, gantiannya,
gantian wuduk. Yang kedua, mencari air selepas masa waktu. Dah azan, kena cari dulu ada tak air. Kena tunggu dulu ada tak air. Kalau ada berita dikatakan akan ada air, kena tunggu dulu air. Azan pukul 1. Tapi dengar khabar, lori tank akan sampai satu suku. Dia tak boleh tayamum untuk solat. Dia kena tunggu satu suku tu. Ada khabar. Kalau dah tak ada khabar, tak apa, tak ada masalah. Yang ketiga, tanah. Nak tayamum, mazhab Syafi'i mesti tanah. Bukannya habuk, bukannya batu, bukannya pasir. Kalau kat pantai, kita tepuk-tepuk pasir pantai tu, tak sah. Itu pasir, bukan tanah. Tanah yang berdebu lagi suci, menyucikan dan tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain. Maksudnya campur dengan simen ke, maksudnya yang neutral. Yang neutral. Kalau tanah ada campur-campur pasir sikit tak apalah. Tanah campur-campur pasir. Pasir tu neutral. Tapi kalau simen, tak boleh. Yang keempat adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Tanah tu ada najis tak? Kalau ada najis, pergilah tepuk kat tepi tempat yang lain. Bukan tempat yang najis tu. Yang kelima, berijtihad menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Yang ni sebenarnya yang kelima, berijtihad menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Ini sebenarnya bukanlah syarat yang disepakati. Yang kelima ni bukanlah syarat yang disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'iyah. So kat sini kita boleh faham ada kaul sahih, ada kaul asah. Kita dah bincang sebelum ni apa tu kaul sahih atau kaul asah. Baik. Rukun-rukun tayamum. Okey. Okey, yang ke mana tadi tu? Ni nombor 2 tadi, mencari air selepas waktu, selepas masa waktu kan. Maknanya kat sini, contohlah, kat situ memang tak ada air, tapi ada satu mangkuk yang ada kain basah yang bersih lah mutlak. Boleh tak kita gunakan kain basah tu ataupun air yang sedikit sekadar untuk ambil wuduk? Maksudnya air tu ataupun kain basah tu kita buat lap sebagai syarat wuduk kita dengan menggunakan air tu. Boleh ke Ustaz? Ataupun tak boleh? Macam mana kita nak bezakan dengan air mutlak dengan air mustakmal? Kalau air tu dalam kain. So next, ada soalan lain? Kita berhenti pada rukun-rukun tayamum. Baik, ada soalan apa-apa? Ada soalan apa-apa tak? Ustaz. Ya, Maria. Ustaz, macam ni tadi kalau dah masuk waktu solat, kita dah cari air, tak ada, baru kita boleh bertayamum. Contoh kalau macam sepanjang waktu Zuhur, so kita punya masa untuk kita cari air tu boleh sampai berapa lama? Okey. Jelas tak soalan saya, Ustaz? Faham. Okey. Dia kata kat situ pertama, dia kata kat situ? Maksudnya kita boleh sampai berapa macam tu? Tak. Sehingga kita memang yakin tiada air. Dah azan, kata dah azan Zuhur. Kita nak tayamum. Tayamum ni tunggu masa waktu. Okey, dah masuk waktu Zuhur. Okey, dah syarat pertama, dah masuk waktu. Yang kedua, iaitu kita kena cari air. Berapa lama kita nak cari air? Okey, berapa lama kita nak cari air? Pertama sekali kita kata tadi, iaitu kita cari air sekadar syarat. Maksudnya kita tahu tak ada petanda-petanda
air tu ada, ataupun kita dengar, ataupun tanda-tanda khabar berita, air akan datang. Kalau kita tak dengar khabar berita, air akan datang, tak payah tunggulah. Kalau kita memang tak tahu, kawasan tu memang tak ada air, dikatakan kalau ada pun jauh, lebih daripada 2,5 kilo, setengah farsah tadi, 2,5 kilo, tak payah nak cari. Tak payah nak cari. So maksudnya dikatakan sini, syarat yang kedua, mencari air selepas masa waktu. Mencari air kalau kita ada info, ada maklumat, kemungkinan air akan datang. Kemungkinan air ni tak jauh, kat depan tu saja. Tu kena cari. Tapi kalau memang dah tahu kita ni memang tak ada air, terus je lah tayamum solat. Ustaz bagi contoh macam orang yang sakit. Orang yang sakit ada air tapi tak boleh guna air. Dia kena tayamum. Maka dia katalah dia di atas pembaringan, kan, atau pembaringan. Azan Zuhur, dia terus je lah bertayamum. Tak perlu nak cari air sebab dia tak boleh guna air. Sampai bila pun tak boleh guna air sebab dia sakit. Kulit dia katalah kulit dia terbakar ke, tak boleh kena air, memang kering, barulah baik dan sebagainya. So macam tu tak payah nak tunggu air, kan. So maksudnya tadi, soalan Maria tadi, berapa lama, kan, berapa lama tu bergantung kepada, kalau kita ada maklumat kita kena cari, kalau tak ada maklumat terus je tayamum dan sembahyang, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, doa Rabitah. Silakan. تعلم أن إنك تعلم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah.